Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung pembelajaran kita secara online pada malam ini untuk kelas sains. Okey. Jadi semua sediakan buku teks sains darjah 2. Okey, buku teks sains darjah 2. Okey. Dan buka muka surat 81. Buka muka surat 81. Okey. Buku teks sains darjah 2, muka surat 81. Okey, baik. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada malam ini, Muallim nak ulang kaji semula sebabkan 1 minggu kita dah cuti sebelum ni. Okey. Jadi kita ulang kaji semula apa yang kita dah belajar minggu lepas, okey, untuk topik subjek sains. Okey. Jadi minggu lepas kita dah belajar tentang topik elektrik. Okey, elektrik. Jadi Muallim dah terangkan kepada kamu tentang komponen-komponen elektrik. Okey, ingat komponen elektrik apa dia? Kita ada sel kering. Okey, kita ada mentol, kita ada suis, kita ada wire penyambung. Okey. Kita ada pemegang sel kering, pemegang mentol. Okey. Jadi komponen-komponen elektrik ini kamu kena ingat. Contohnya Muallim tunjuk gambar. Okey, Muallim tunjuk gambar. Okey. Apakah ini? Ini apa? Ini adalah sel kering. Apakah ini? Ini adalah mentol. Apakah yang ini? Ini adalah suis. Kamu dah tahu semua komponen-komponen elektrik ini. Okey. Jadi yang 3 ni termasuklah pemegang sel kering dan juga wire penyambung kena ingat dalam kepala. Okey, 5 benda ni. Sel kering, mentol, suis, pemegang sel kering dan juga pemegang mentol, dan yang kelima wire penyambung. Jadi 5 ni kena ingat dalam apa? Dalam otak kamu lah kan? Maklah yang ni ke? Ya. Yang tu. Tapi kita nak buat ulang kaji dulu. Dengar dulu. Jangan tengok buku teks lagi. Buka dulu buku teks, dengar apa yang Muallim cakap. Okey. Selepas tu Muallim dah juga ajar kepada kamu berkenaan dengan apa? Fungsi komponen elektrik. Tadi kita dah belajar tentang komponen elektrik, kan? Apa itu suis, apa itu mentol, apa itu wire penyambung, apa itu sel kering, kan? Kita dah belajar, dah tahu dah. Sekarang ni kita nak tahu apa fungsi, kegunaan dia untuk apa. Mentol untuk apa? Untuk keluarkan cahaya. Sel kering untuk apa? Untuk membekalkan tenaga elektrik. Wire penyambung untuk apa? Menyambungkan aliran elektrik. Suis, ingat gambar suis. Gambar suis ni dia buka, tutup. Okey, mari kita tunjuk sekali lagi. Buka, tutup. Okey, itu suis. Okey. Jadi suis dia tugas ni untuk apa? Untuk menyambungkan, bila tutup, sambung, jadi aliran elektrik boleh mengalir. Menyambungkan dan juga bila kita buka, memutuskan. Bila contoh elektrik daripada sini. Macam mana orang tunjuk macam ni. Okey, elektrik daripada sini. Okey, elektrik daripada sini datang sini. Okey. Ni dia tak bersambung ni. Dia Muallim buka dia. Jadi dia boleh bersambung dengan yang ni tak? Yang dengan kat sini tak? Boleh sambung tak? Tak boleh. Bila kita tutup dia macam ni, barulah dia boleh sambung sampailah ke mentol. Okey. Tapi kalau Muallim buka dia, dia tak bersambung, tak sentuh yang ni. Muallim buka dia. Okey. Jadi ini maksudnya kamu memutuskan litar elektrik. Okey, jadi tugas ataupun fungsi suis adalah untuk menyambung dan juga memutuskan litar elektrik. Okey, jadi itu adalah fungsi-fungsi komponen elektrik. Kemudian apa lagi yang kita belajar minggu lepas? Okey, kita belajar minggu lepas tentang macam mana kita nak bina litar elektrik. Ingat tak Muallim tunjuk video kat kamu macam mana kita nak bina litar elektrik? Kan?
Mula-mula kena buat apa? Kena letakkan sel coin kena letak dekat pemegang dia, pemegang sel coin tu. Tengok mana apa ni? Mana Allahumma salli ala Muhammad. Mana positif, mana negatif. Okey, kena letakkan dengan betul. Kalau kamu tertukar positif negatif tu dekat rumah ataupun pemegang dia tu, menyebabkan litar elektrik kamu tak berfungsi, lampu kamu tak menyala. Okey, jadi macam mana cara nak bina litar elektrik? Mula-mula letakkan bateri, lepas tu sambungkan dengan wayar penyambung. Okey, sambungkan kepada apa? Sambungkan kepada Swiss. Lepas sambungkan kepada Swiss, sambung lagi wayar penyambung. Nak sambungkan kepada apa? Sambungkan kepada mentol. Okey. Lepas dah sambung mentol tu nak sambung ke mana? Ke habis situ je? Tak boleh. Kena sambungkan lagi dengan apa? Dengan sel coin balik. Okey, kejap boleh tunjuk Okey, jadi ini adalah apa nama ni? Ni apa ni? Siapa tahu ni apa? Apa ni? Seorang tu bagi jawapan. Apa yang Mukaddim lukis ni? Bateri, bekas bateri. Bukan bateri ataupun pemegang sel coin. Nama dia pemegang sel coin. Okey. Jadi Mukaddim sambungkan pemegang sel coin ni dengan apa? Dengan Swiss. Okey. Ni Swiss Mukaddim. Okey. Ni Mukaddim buka dulu Swiss ni. Sekejap Ada yang buka mikrofon lah. Okey, dah. Terima kasih. Okey, ni Swiss. Kemudian daripada Swiss ni Mukaddim sambungkan dengan mentol. Okey, ni mentol. Okey, tak maaf buruk sikit. Okey, lepas tu baru sambung semula dengan apa? Dengan pemegang sel coin tadi. Okey. Jadi ini yang Mukaddim cakap macam mana kita nak bina litar elektrik daripada mana ni? Daripada sel kering yang pertama yang ni, sel kering ni pergi kepada apa? Swiss. Daripada Swiss kita kena tutup Swiss ni, turunkan dia ke bawah, barulah arus elektrik boleh mengalir kepada lampu ataupun mentol. Lepas tu kembali semula kepada sel kering. Jadi ini cara untuk membina litar elektrik. Nanti kalau ada rezeki kita boleh ke sekolah semula, kita akan buat sambungan litar elektrik ni. Kita akan tengok macam mana. Siapa orang yang mentol dia menyala, siapa yang mentol dia tak menyala. Okey. Kemudian kita juga dah belajar, okey, ni dah stop. Okey, baik. Kemudian kita juga dah belajar kenapa bila kamu dah sambungkan litar elektrik tadi, kenapa mentol kita tak menyala? Apa sebab-sebabnya? Antara sebab-sebabnya adalah apa? Swiss terbuka macam Mukaddim tunjuk tadi. Swiss sepatutnya tak pasang betul-betul. Okey. So nanti satu-satu. Okey, satu-satu. Okey. Yang pertama mungkin disebabkan ni kemungkinan kamu kena tengok nanti sambungan elektrik kamu tu. Mukaddim cakap tadi Swiss kamu ni kena tutup barulah arus elektrik boleh mengalir. Okey. Tapi kalau Swiss kamu terbuka, mentol boleh menyala ke tak? Nak dengar jawapan? Boleh. Tak boleh. Tak Pandai. boleh. Bagus. Okey, terima kasih. Boleh tutup semula mikrofon? Okey. Kalau Swiss kamu terbuka, tak boleh mengalir arus elektrik. Jadi mentol kamu tak akan menyala. Itu yang pertama. Yang pertama, Swiss terbuka. Yang kedua, mungkin sel kering kamu kekurangan tenaga. Kamu punya bateri tu. Malim. Ya. Yang kalau yang Malik cakap dua tadi kan, yang tiga tu kalau semua dah buka, semua tenaga ada, maksudnya ataupun mentol tu rosak. Betul. Sabar dulu, tunggu Mukaddim nak bagi tahu. Betul. Yang kamu cakap tadi tu betul Akil. Tunggu dengar Mukaddim nak bagi tahu, nak cakap.
sebab ada kawan-kawan yang tak ingat lagi. Okey. Okey, jadi yang pertama tadi sebab suis terbuka. Yang kedua sebab sel kering kekurangan tenaga, tak cukup tenaga. Dia tak cukup makan, kan? Kamu letak sel kering yang dah rosak, contohnya bateri yang dah rosak, bateri yang tak cukup tenaga, jadi mentol kamu tak menyala. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin disebabkan apa? Mentol rosak, kan? Mentol yang kamu pasang tu pusing pasang dah betul, dah cantik apa semua, tapi mentol kamu tu rosak yang sebenarnya. Jadi itu juga boleh menyebabkan mentol tidak menyala. Atau yang keempat, kemungkinan kamu pasang salah. Komponen elektrik yang kamu pasang itu tidak betul. Jadi sebab itulah pentingnya kamu kena tengok cara kamu pasang komponen elektrik tu dengan betul ataupun tidak. Okey, faham semua? Ada apa-apa soalan tak? Ada. Ada. Okey, apa soalan Ada. tu? Nas. Tak ada. Nas ada. Nas. Okey, Nas, apa soalan Nas? Bukan sebab mentol rosak. Kadang-kadang kalau dia punya simbol tu, contoh positif tu pergi ke negatif, yang negatif tu pergi ke positif. So tak menyala lah. Betul Nas. Bagus. Itu Nas bagi tahu semua orang. Bagus Nas. Okey, Nas share dekat semua orang. Okey, terima kasih Nas. Okey, semua tolong mute. Semua tolong mute. Okey, baik. Terima kasih. Okey, jadi macam Nas cakap tadi tu, yang kat sel kering tu lah yang Mak Lin cakap tadi tu, dia tertukar. Yang positif pergi kat negatif, yang negatif pergi kat positif dekat pemegang sel kering tu. Itu juga boleh menyebabkan mentol tak menyala. Okey, baik. Habis. Okey. Sekarang ini kita nak tengok, okey. Dalam litar elektrik kamu, okey. Dalam litar elektrik kamu, bila kamu nak sambungkan arus elektrik, kamu pakai apa? Nak sambungkan arus elektrik pakai apa ni? Apa yang buka tutup ni? Suis. Pandai. Okey, pandai. Pakai suis. Okey, baik. Tetapi Muallim nak topik kita hari ini, kita nak tengok ada benda-benda ataupun objek-objek yang tolong jangan main chat. Muallim minta tolong jangan main chat. Okey. Tetapi selain daripada suis, ada objek-objek yang kita boleh gunakan untuk jadikan dia sebagai suis. Kita boleh sambungkan litar elektrik. Okey, apa benda-benda tu? Okey, kita tengok video dahulu. Lepas tu baru Muallim terangkan dekat kamu. Nampak ke semua? Nampak tapi cuma tak dengar. Belum start pun lagi. Belum start lagi. Kejap. Laptop Muallim hang kejap. Okey. Mentol menyala apabila suis ditutup kerana arus elektrik mengalir dalam litar lengkap. Okey, dengar dia cakap mentol menyala apabila suis elektrik ditutup kerana arus elektrik mengalir dalam litar yang lengkap. Litar kena lengkap. Kenapa mentol menyala? Sebab suis kamu tutup. Okey, suis buka, suis tutup. Okey, jadi bila mentol menyala, suis kamu kena tutup. Bila suis tutup, barulah arus elektrik boleh mengalir dalam litar yang lengkap. Apa tu litar lengkap? Ni gambar ni litar lengkap ni. Ada sel kering, ada wayar penyambung, ada suis, ada mentol, ada wayar penyambung lagi. Okey, ini dipanggil litar lengkap. Okey, dengar apa dia nak cakap seterusnya. Tolong mute kan. Siapa ni? Okey, terima kasih.
Apakah yang akan terjadi pada nyalaan mentol sekiranya suis diganti dengan objek lain? Mari kita siasat. Okey, ini yang Mak Alim cakap sekarang ni. Hari ni kita nak belajar kalau kita gantikan suis ni dengan benda lain ataupun objek lain. Apa objek tu? Jom kita tengok apa objek tu. Apabila suis digantikan dengan Malim. klip kertas, mentol akan menyala. Manakala apabila suis digantikan dengan sampul surat, mentol tidak menyala. Berdasarkan penyiasatan tadi, apabila klip kertas digunakan, mentol akan menyala. Malim, ulang balik. Ulang balik. Kita tak nampak masa yang tu. Kertas tu. Mana? Ini. Malim tak dengar. Yang ni ke? Yang masa dia letak tu penyepit kertas tu. Okey, tengok semula daripada sini Tengok betul-betul. Yang lain mute kan? Okey, baik. Tengok betul-betul. Mentol akan menyala. Bila sambungkan dengan klip kertas, mentol menyala. Manakala apabila suis digantikan dengan sampul surat, mentol tidak menyala. Berdasarkan penyiasatan tadi, apabila klip kertas digunakan, mentol akan menyala. Sebaliknya, apabila sampul surat digunakan, mentol pula tidak akan menyala. Mengapakah terjadi keadaan seperti ini? Klip kertas membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Manakala sampul surat tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya juga dikenali sebagai konduktor. Bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya dikenali sebagai penebat. Jadi, apakah contoh lain bahan atau objek konduktor dan penebat? Contoh objek konduktor adalah sudu logam, duit shilling dan pin. Kami nampak. Manakala contoh objek penebat pula adalah kain baju, objek kaca dan objek plastik.
Okey, baik. Dah habis video. Okey, kita berhenti dekat sini. Muallim nak terangkan dekat kamu. Okey, jadi hari ini kita belajar tentang dua perkataan. Perkataan pertama adalah konduktor. Semua sebut sama-sama, konduktor. Konduktor. Okey. Perkataan yang kedua yang kita belajar hari ini adalah penebat. Sebut sama-sama, penebat. Okey, dah tutup mikrofon. 1, 2, 3. Tutup. Okey, terima kasih. Baik. Apa tu konduktor? Apa tu penebat? Okey. Baik. Konduktor adalah bahan ataupun objek yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Maksudnya, objek ataupun bahan ni dia bagi arus elektrik mengalir. Okey. Jadi bila arus elektrik mengalir, mentol boleh menyala ke tak? Nak dengar jawapan? Tak. Hai. Boleh. Menyala. Boleh. Kalau arus elektrik mengalir, bolehlah. Mentol bolehlah menyala. Okey, baik. Manakala, okey dah tutup mikrofon. 1, 2, 3, tutup. Okey, manakala penebat ni adalah bahan ataupun objek yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, arus elektrik tak boleh lalu. Yang ini tadi konduktor boleh lalu. Good. Penebat, arus elektrik tak boleh mengalir, tak boleh lalu. Not good. Okey, kita nak mentol kita menyala, betul tak? Kalau kita nak mentol kita menyala, kita nak gunakan bahan konduktor. Okey, sebab apa? Sebab arus elektrik boleh mengalir melaluinya. Okey, tapi kalau penebat, arus elektrik tak boleh mengalir. Okey, kita tengok contoh. Apa contoh-contoh bahan konduktor? Contoh bahan konduktor adalah sudu logam, pin, okey, klip kertas, duit shilling, okey. Kebanyakannya konduktor ni adalah bahan-bahan logam. Okey, bahan-bahan logam. Ada tak bahan-bahan logam? Okey, tak ada. Mana ada klip kertas? Okey, ni contohnya. Okey, ni klip kertas. Malin, tak nampak lah. Tak nampak apa? Ni, mak yang tunjuk ni tak nampak? Tak. Nampak ke tak? Nampak. Okey, baik. Nampak. Okey, dah. Okey, dengar sekarang. Okey. Ini adalah klip kertas yang Maklim pegang ni. Okey. Okey, jadi klip kertas ni dia membenarkan arus elektrik mengalir. Okey. Dia membenarkan arus elektrik mengalir. Okey. Sebab apa? Sebab ini adalah bahan konduktor ataupun objek konduktor. Okey. Penebat, contoh-contoh objek ataupun bahan penebat, contohnya apa? Baju, kursi plastik ataupun bahan-bahan yang daripada plastik, kaca, sampul surat. Ini adalah contoh bahan-bahan penebat. Jadi ni Mu'alim ada tisu. Tisu ni adalah bahan penebat. Jadi kalau Mu'alim letak dekat tempat Swiss tisu ni, gantikan dia dengan Swiss, kan? Mu'alim ni contohlah konon-konon ni konon-kononnya ini wayar penyambung ni warna putih ni kan, ni konon-konon wayar penyambung. Okey, Mu'alim sambungkan ni dengan mentol contohnya. Okey, ni tisu. Jadi mentol Mu'alim boleh menyala tak ni kalau pakai tisu ni? Nak dengar jawapan? Tak. Tak boleh menyala. Tapi kalau Mu'alim gantikan tisu ni, okey, tempat Swiss tadi Mu'alim gantikan dengan klip kertas ni. Mu'alim sambungkan dengan wayar penyambung. Okey. Ni klip kertas, sambungkan wayar penyambung. Mentol Mu'alim menyala tak? Menyala. Menyala. Okey.
Baik, bagus. Okey. Jadi itulah beza konduktor dan juga penebat. Alim, Ya, saya Nas. Nas ada jawapan. Jawapan. Mualim tak tanya soalan pun. Apa jawapan Nas? Tahu sebenarnya plastik ataupun kaca tak boleh tu sebab kan plastik kan magnet. Betul, pandai. Itu bukan jawapan Nas. Maksudnya Nas nak bagi tahu kawan-kawan. Okey. Okey. Baik, sebelum kita habis kelas, kita nak buat quiz dulu. Bukan quiz. Apa? Maklim, elektrik tu boleh selalu dekat besi je. Pandai. Red Ninja. Siapa tekah Red Ninja ini? Amin Adaha. Amin. Okey. Baik, sekarang ni Mualim tanya soalan, kamu kena jawab cepat-cepat. Mualim nak tanya Mualim akan sebut beberapa objek, kamu kena beritahu objek tu konduktor ataupun penebat. Okey. Getah pemadam. Pemadam kamu tu konduktor ke penebat? Penebat. Okay. Penebat maksudnya boleh mentol menyala ke tak? Tak boleh. Okey, bagus. Okey. Bahan kedua. Straw minum air tu konduktor ke penebat? Penebat. Okey. Bahan ketiga. Duit shilling konduktor ke penebat? Konduktor. Okey. Bahan keempat. Kayu aiskrim. Kamu makan aiskrim tu, kayu dia ni. Konduktor ke penebat? Penebat. Bahan yang terakhir. Kain sapu tangan. Konduktor ke penebat? Okey, jadi kena ingat konduktor boleh mengalirkan arus elektrik. Penebat tak boleh mengalirkan arus elektrik. Faham semua? Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Ada. Senang je kan? Ada. Okey, tolong mute kan. Mualim nak bagi tahu sesuatu. Mute kan mikrofon masing-masing dalam kiraan 3. 1 2 3. Okey, bagus. Terima kasih semua. Okey, baik. Jadi hari ni kita dah belajar tentang konduktor dan juga penebat. Okey. Jadi kamu kena berhati-hati bahan konduktor ni contohnya macam klip kertas ni, kamu kena hati-hati sebab dia boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau kamu cocok bahan konduktor ni dekat switch dinding kamu tu, dekat dinding kan kita ada switch yang tekan tutup cocok, nak cocok, betul kan? Mana dia nak cocok? Tak ada. Okey, tak apa. Nak cocok tu kan? Cocok wire elektrik tu kan? Mana? Sini nak cocok kan? Okey, kalau kamu jolok dia pakai klip kertas ni, dia sangat berbahaya sebab yang ni boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi kena tangan kamu kena menjatan elektrik boleh innalillah. Okey? Tapi kalau jolok pakai apa ni? Bukan pensan je, boleh innalillah. Innalillah tahu tak? Innalillah bukan pensan Okey. Tahu mati. Tahu pun. Okey. Innalillah tu apa? Innalillah tu meninggal lah, mati. Okey. Baik. Kalau kamu jolok pakai tisu, jolok dekat kamu punya tempat switch tu, ini boleh. Tapi janganlah jolok saja je nak main-main. Cakap dengan ayah kamu, ayah saja je nak jolok ni, Mualim Syazwan suruh jolok kat switch tu. Janganlah macam tu. Tak payah main pun benda tu. Okey. Tapi kalau jolok pakai switch ni, pakai tisu ni, dia takkan bagi apa-apa kesan sebab tisu ni dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, jadi tak bahaya. Okey. Baik. Homework, kerja rumah kamu. Okey, tanda, buka buku aktiviti. Buka aktiviti. Cepat. Masa kita tak banyak. Okey, Mualim nak kamu buat muka surat. Okey. Tanda 51 52 53 dan 54.
Okey, Muallim ulang sekali lagi. Homework aktiviti muka surat 51, 52, 53, 54. Okey. Dapat? Kalau dapat tunjuk good. Okey, good semua. Okey, sebelum tu nak ambil gambar kedatangan sekejap. Okey, semua. Malin dari 51 sampai 54 je ke? Ya, betul. Itu sahaja. Tak banyak pun. Okey, semua senyum. Okey, bagus. Okey, baik. Itu saja kelas kita untuk malam ni. Lepas ni kamu ada kelas lagi kan? Kita habiskan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillah. Amin. Bye bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Solat Isya. Terima kasih Ustaz. Sama. Bye.